Tahu you punya token, datang JPJ, baru ini lori boleh keluar. Faham? Jangan pinjamkan kenderaan milik anda kepada sesiapa walaupun anak sendiri. 5 pemandu e-hailing didenda RM35,000 kerana benarkan parti dalam kenderaan. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya akan menjawab salah satu komentar dari subscriber saya. Yang pertanyaannya itu atau komentarnya itu seperti ini geng. Nah, itu tentang JPJ atau Jabatan Penguat Jalan. Saya ada sedikit cerita, geng ya. Saya itu heran pertama pergi ke Malaysia sini, geng. Setelah saya tahu ternyata di Malaysia sini jual beli kendaraan atau motor itu sekali tukar nama, geng. Kalau nggak tukar nama itu memang tidak mau, memang tidak boleh, dan itu memang tidak dibenarkan di Malaysia sini. Jadi kalau mau beli kendaraan itu harus langsung tukar nama, apalagi dipinjamkan, geng. Kendaraan di Malaysia juga tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, nanti bisa dikenakan sanksi hukum. Saya ada videonya, geng, tentang undang-undang di Malaysia sini. Yuk kita simak videonya, geng. Jangan pinjamkan kenderaan milik anda kepada sesiapa walaupun anak sendiri. Apatah lagi kepada mereka yang tiada lesen. Anak pun tak boleh, geng ya. Satu kesalahan. Bukan sahaja kenderaan akan disita, malah pemilik kenderaan juga bakal berdepan masalah tuntutan insurans sekiranya kenderaan yang dipinjam terlibat kemalangan. Di bawah Seksyen 64/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, pegawai pengangkutan jalan boleh menyita kenderaan bagi tujuan mengenal pasti identiti pemandu, identiti kenderaan atau untuk memberhentikan sesuatu kesalahan daripada berterusan. Kenderaan yang disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ boleh dituntut hanya selepas kesalahan dilakukan, telah diberhentikan dan identiti pemandu atau kenderaan dikenal pasti selain hanya dilepaskan oleh mahkamah. Semalam, Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah berkata, rakyat tempatan yang membenarkan warga asing termasuk etnik Rohingya tiada lesen memandu menggunakan kenderaan milik mereka akan dikenakan tindakan lebih tegas. Jika sebelum ini pemilik asal hanya dikenakan kompaun, tetapi pihaknya sedang berusaha membawa kes berkaitan ke mahkamah sebagai pengajaran. Ini selepas pihaknya mendapati semakin ramai warga asing terutama etnik Rohingya dikesan memandu kerana atau menunggang motosikal dipinjam daripada pemilik yang juga warga tempatan, termasuk dipinjamkan oleh majikan masing-masing. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke maklumkan kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan memanjangkan tempoh maksimum pembaharuan lesen memandu sehingga 10 tahun berbanding 5 tahun sekarang. Beliau berkata selain memanjangkan tempoh memperbaharui, potongan harga juga mungkin boleh diberikan bagi menggalakkan orang ramai memperbaharui lesen memandu untuk tempoh yang lebih panjang. Dalam hal ni, pemilik motor telah memberi kepada cik, tapi dalam masa sama cik tidak ada CDL. Kelayakan cik tidak boleh membawa kenderaan ni di atas jalan raya. Kalau ikut keputusan kami. Jadi kami kena tahan. Tahan. Suruh orang lain yang ada CDL ambil kenderaan ni bawa balik. Orang ambil lesen, orang ambil motor. Baik. Saya akan letak sini. Ini dipanggil fancy. Dia sepatutnya ikut yang saiz tu. Betul. Ini juga. Kalau ada berlaku kemalangan, ada kecelakaan, encik juga susah. Dan orang lain susah. Lepas tu saya cerita juga. Sementara ada orang datang, encik pun sama kena, tapi pemilik motor tak. Pelbagai kesalahan jalan raya oleh pengguna motosikal dikesan dan ada di antaranya boleh menyebabkan motosikal disita.
Sama ada motosikal itu milik sendiri atau dipinjam, ia hanya dibenarkan keluar daripada sitaan selepas memenuhi syarat pengubahsuaian yang dibenarkan serta cukai jalan diperbaharui semula. Memang bagi lesen apa yang ada. Abang hanya ada lesen kereta je lah. Motor tak ada. Nombor plate mana? Hanya motor abang saya. Ya ke? Lesen pun tak ada. Kesalahan ni. Sebab abang saya lepas accident hari tu. Kan, rotek Wah, tak ada nomor geng. rotek lesen, nombor plate lah. Saya roti tak ada. Tak ada. Bila insurans tak Tapi ada. memang kita takkan benarkan lah untuk bawa motor ni Bukan motor nanti. dengan minta. Kena komplitkan, kena ada road tax semua. Motosikal ini kemudian disita dan Wah. diberi tempoh untuk pemilik memperbaharui cukai jalan dan memasang nombor plat pendaftaran kenderaan di bahagian hadapan. Itulah geng ketegasan Jabatan Penguat Jalan Malaysia atau bisa kita disingkat JPJ ya. Dengan adanya undang-undang semua tersebut itu bukan menyusahkan atau mengesahkan rakyat, tapi malah melainkan menyenangkan rakyat geng. Harus memakai helmet itu pun juga untuk keselamatan kita sendiri. Apalagi kalau orang asing itu memandu kendaraan di Malaysia itu sangat tidak dibenarkan, apalagi warga asing yang tanpa ada dokumen yang lengkap bisa dikenakan denda yang cukup banyak geng, seperti video ini. 5 pemandu e-hailing didenda RM35,000 kerana Wah. benarkan parti dalam kenderaan. Oh. Apa maksud parti? Parti ialah pendatang tanpa izin yang tak ada dokumen lengkap masuk ke negara kita secara haram. Nampak tak? RM35,000. Bukannya sikit. Nak kayuh e-hailing, nak cari duit RM100 sehari pun terseksa. Ini kan pula kena saman, kena denda RM35,000. Wah. Sekarang ni sebagai pemandu e-hailing, kita kena jadi macam polis. Kalau nampak je warga asing nak naik kenderaan kita, kita kena minta dia. Ada permit tak bu? Ada permit tak bayar? Pasport hidup enggak? Kalau dia kata tak ada semua tu, halau dia turun. Tak payah naik. Tak pasal-pasal kita yang kena tangkap nanti waktu roadblock. Sekarang ni, tak boleh nak salahkan warga asing yang tak ada permit. Tapi orang Malaysia pun dah melampau. Banyak sangat yang melindungi orang-orang asing ni. Pergi sewakan rumah kat diorang lah, bagi diorang pekerjaan lah. Sebab apa? Sebab kita nak bayar gaji murah. Orang asing, kalau tak ada dokumen, tak ada apa, senang. Boleh bayar gaji murah. Nak tak nak, diorang nak juga kerja kan, nak cari duit duduk kat Malaysia ni. Ada juga setengah orang Malaysia kita ni bagi kita punya IC kat diorang. Pergi buat loan lah, macam-macam lah. Lepas tu, guna nama kita lah untuk buka perniagaan. Last-last owner dia siapa? Orang asing, diorang yang kaya raya. Korang pergilah dekat Selayang tu tengok. Ya Allah, kalau aku tengok kat Selayang tu, geli pun ada. Tempat tu dah kotor. Diorang makan sirih-sirih, ludah-ludah sana sini. Tak tahulah, tak ada kebiasaan langsung kat Selayang tu. Nak beli ayam ke, ikan ke, apa ke, rasa geli pula rasanya. Korang warga Malaysia fikir-fikirkanlah. Jangan gadaikan negara sendiri pada diorang. Betul. Jangan kerana duit kita lupa diri. Siapa diorang tu? Diorang kalau nak masuk negara kita, kena ikut undang-undang. Jangan suka-suka je nak masuk, guna tongkang. Lepas tu buat hal dengan warga negara Malaysia. Pikat lah, duit lah, mainkan perasaan lah. So korang fikir-fikirkanlah. Betul tak korang? Wah, RM35 Malaysia, geng. Itu kalau dirupiahkan sekitar 100 juta lebih loh, geng. Waduh, Masya Allah. Itulah, geng. Ketat, hati-hati ya buat warga tempatan Malaysia. Jangan suka-suka meminjami kendaraan kepada warga asing atau pekerja yang tanpa ada dokumen yang lengkap. Nah, di video selanjutnya ini ada warga asing juga, geng, etnis Rohingya yang memandu kendaraan alat berat atau lori ya di sini. Dia dan ditangkap oleh Jabatan Penguat Jalan ataupun JPJ. Nah, bagaimana videonya? Yuk langsung kita simak selanjutnya, geng. Tahu you punya token, datang JPJ, bawa ini lori boleh keluar. Faham? You berapa orang sini anak? Dua orang. Ini punya berapa? Ini siapa? Saudara? Saudara punya. Ramai punya saudara sini. Seperti di kampungnya sendiri ya. Dia seorang. Itu siapa laki? Anak? Laki. Saudara. Saudara juga? You punya saudara sini berapa orang? Dia seorang. Dia seorang itu ada saja family. Family. You punya saudara sini ada berapa orang? Dia seorang. Dekat Malaysia punya? Oh, lagi Pinang satu orang. Satu orang? Pinang satu orang, dia satu orang. Okey. You call you punya toke. Ini lori kita bawa balik JPJ Padang Jawa.
terbaik memang JPJ Selangor Malaysia. Wah, ini yang contoh deh, keren, salut saya men. Mereka bekerja dengan sebuah syarikat. Contohnya yang kita nampak ni syarikat yang telah bekerja dengan sebuah syarikat lah. Jadi yang membaik mereka telah diarah untuk membawa. Sebenarnya kita mengambil kesempatan sini menggesar kepada syarikat-syarikat lah di luar sana tu supaya tidak menggaji atau mengambil pekerja daripada warga asing, sebab memang mereka tidak dibenarkan untuk membawa kenderaan perdagangan ni. Jadi kita menggesarlah kepada pengurus syarikat di luar sana tu supaya memastikan tidak mengambil pekerja daripada warga asing ni. Selain pada itu juga, untuk makluman, pihak JPJ juga akan mengambil tindakan kepada pemilik syarikat ni lah, mengeluarkan saman ke atas mereka sebab membenarkan warga-warga asing ini menjalankan aktiviti memandu menggunakan syarikat atau kenderaan perdagangan ni lah. Ya. Untuk makluman hari ini kita dah buat tangkapan 5 buah lori syarikat lah yang telah menggajikan warga asing untuk membawa kenderaan ni lah. Jadi 15 buah yang kita dah sita. Keseluruhan semua yang tadi tu, yang seperti 15 tu, memang semuanya warga asing. Yang kita jumpa hari ini 15 buah, kesemuanya ialah warga asing. Itu sebabnya kita telah menahan kenderaan tersebut dengan pemandu sekali, sebab pemandu pun dikenal pasti tak ada lesen. Itu sebab kita bawa di sini. Nah, seperti itulah geng, undang-undang ataupun peraturannya jalan raya di Malaysia ya, bukan main-main. Sebenarnya ini sangatlah bagus kalau diterapkan di Indonesia ya. Jadi biar tidak ada lagi kendaraan tanpa ada dokumen atau kendaraan kosong, itu biar tidak ada, karena menjual kendaraan itu juga harus tukar nama sekalian. Kalau tidak tukar nama di Malaysia ini memang tidak dibenarkan, geng. Itu menurut saya, ini Indonesia memang harus dibangun. Kalau kalian penonton saya ini orang Indonesia dan kalian mempunyai pandangan yang lain atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaan Anda yang bagus, saya akan jawab dengan video. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.